Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam latihan intensif 2.3. Okey, awak boleh tengok buku teks 2.3. Soalan 1A. Cari nilai atau julat K jika fungsi kuadratik 1A fx sama dengan kx kuasa 2 tolak 4x tambah k tolak 3 mempunyai hanya satu pintasan x. Bila hanya satu pintasan x bermaksud kalaulah graf fungsi dia macam gini, satu je dia pintas pada paksi x. Kalau graf fungsi dia bentuknya maksimum, dia pintas satu je dekat paksi x. Bila pintas satunya bermaksud dia ada satu punca atau dua punca yang sama. Okey, kalau satu punca atau dua punca yang sama, kita guna pembeza layan apa? Okey, B kuasa 2 pembeza layan tu ingat, B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. So, terus buat B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Mana satu B? Ingat tak? B yang ada couple dengan X. So, negatif 4 kuasa 2 tolak 4 ni A, B, C. 4A dia K, C dia ambil semua sekali kat situ. Nampak? Okey, so 4 kuasa 2, 16. Yang ni 4K tau. 4 darab K adalah 4K. 4K darab K, yes, negatif 4K kuasa 2. 4K darab negatif 3, positif 12K. Sama dengan kosong. So, dari sini, boleh tengok negatif 4K kuasa 2 tambah 12K tolak tambah 16 sama dengan kosong. Permudahkan sikit. Bahagi semua dengan, yes, per negatif 4, per negatif 4. Sini pun per negatif 4. So, kita dapat K kuasa 2 tolak 3K tolak 4 sama dengan kosong. Dari sini, ambillah kalkulator awak. Cari yang polinomial tu kan. So, awak akan dapat K tambah 1, K tolak 4. So, siapa yang tak tahu guna kalkulator, nanti cikgu tunjuk. K sama dengan negatif 1, K sama dengan negatif 4. So, dapatlah jawapan. Okey, faham? Okey, sekarang kita tengok 1B. Okey, 1B. 3X kuasa 2 tolak 4X tolak 2 darab 2K tambah 4. Menyilang paksi X 2 titik berbeza. Bila 2 titik berbeza, awak tengok ni graf fungsi dia. Dia silang titik pada paksi X. Graf fungsi ni silang pada paksi X. Pada 2 titik berbeza, ada 2 titik X dia. So, bila ada 2, guna apa? B kuasa 2 tolak 4AC lebih daripada kosong. So, gunalah tu. Fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4x. Tolak ni darab masuk 4k tambah 8. Okey. So, B kuasa 2 tolak 4ac. Okey, kat sini. B, A, C. C ni. Semua sekali ni. Okey, so B kuasa 2 negatif 4. Kuasa 2 tolak 4. A adalah 3. C adalah negatif 4K tambah 8. Lebih besar daripada kosong. Nampak? Ayat dia tu menunjukkan apa yang perlu kita buat. Okey. So, negatif 4 kuasa 2, 16. Tolak. Okey, ni sekarang 4 darab 3, 12 kan? Negatif 12 darab negatif 4. Positif 48K. Negatif 12 darab 8. Negatif 12 darab. Okey, sini. Salah kat situ. Negatif. Jadi, salah tulis Okey. So, negatif, positif 96. Lebih besar daripada kosong. So, dapat 48K tambah 112 lebih besar daripada kosong.
48K lebih besar daripada negatif 112. Ni bawa ke sini. K lebih besar daripada negatif 112 per 48. K lebih besar daripada negatif 7/3. Dapatlah dia. Okey, faham? Okey, kita tengok. Nombor 2. Okey, cari julat nilai terkecil bagi integer M dengan keadaan fungsi ini sentiasa positif untuk semua nilai nyata M. Bila sentiasa positif, bermaksud graf tu dia terapung macam ni. Positif kan? Bila terapung macam ni, bermaksud apa? Tiada punca nyata. Nampak dia terapung, dia tak ada X pun kan? Jadi B kuasa 2 tolak 4AC kurang daripada 0. Nampak situ? So, kat sini Fx sama dengan Mx kuasa 2 tambah 7X tambah 3. So, B kuasa 2 tolak 4AC kurang daripada 0. A, B, C. Mudah je kan? B kuasa 2, 7 kuasa 2 tolak 4. A dia M. C dia? Yes, 3 kurang daripada 0. 7 kuasa 2, 49. 4 darab M darab 3 tolak 12. M kurang daripada 0. Jadi, negatif 12. M kurang daripada negatif 49. So, kat sini careful. Di mana, bila ada dua-dua negatif, positifkan dia, simbol berubah. Nampak? So, M lebih besar daripada 49 bahagi 12. M 4.083. Mesti lebih daripada 4.083. Jadi, nilai terkecil bagi M adalah yang paling hampir dan terkecil 5. Tak boleh lah 4 sebab dia kata lebih daripada 4.083. Faham? Okey, next. Soalan nombor 3. Fungsi kuadratik F ditarifkan oleh Fx. Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 6X tambah N. Dengan keadaan N ialah pemalar. Ungkapkan Fx dalam bentuk X tolak H kuasa 2 tambah 3. Yang ni bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okey, boleh buat satu penyempurnaan kuasa 2 betul-betul ataupun shortcut. Shortcut dia X sama dengan negatif B per 2A. Lepas tu cari nilai Y dia. Faham? Okey, kita try buat. So, kat sini nilai asal dia. So, shortcut. X. Awak mesti shortcutnya lah. X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B. A, B, C. Negatif B dia 6. Negatif 6 per 2. A dia 1. Nampak? So, negatif 3. Nampak kat situ? 2 kali 1, 2 kali negatif 3. So, bila X negatif 3, F negatif 3 sama dengan negatif 3 kuasa 2 tambah 6 darab negatif 3 tambah N. So, kita akan dapat 9 tolak 6 kali 3, 18 tambah N. Negatif 9 tambah N. Okey, jadi buat dalam bentuk ini. Susun je lah. Fx sama dengan X tolak ini. Nampak? Terbalikkan kan? Kuasa 2, tolak-tolak je tambah lah. Sini tolak, sini tolak. Nampak? Kuasa 2 tambah N tolak 9. So, dapatlah jawapan dia. Inilah dianya. Faham? Okey. Diberi nilai minimum Fx ialah 5. Nilai minimum Fx adalah sebaik cikgu padam tu. Tak nampak. Negatif 5. Nilai minimum yang mana satu? Ini kita panggil nilai minimum. Titik minimum. Beza Allah banyaknya. Titik minimum
adalah titik dia lah. Negatif 3 and tolak 9. Nampak? Nilai minimum yang hujung ni je. So, bila dia kata nilai minimum sama dengan negatif 5, terus ambil. Yang ni B. And tolak 9 sama dengan nilai minimum negatif 5. Macam itulah. N sama dengan 5 tambah 9. M sama dengan 14. Okey, jelas? 14 ke? 5 pula. Negatif 5. Negatif 5 tambah 9 adalah 4. Nasib baik perasan. Okey, so C. Lakar lengkuk Fx. Jom kita lakar. Apa maklumat yang tak ada lagi? Apa maklumat yang tak ada lagi? Yes, maklumat yang tak ada lagi adalah nilai X. Nilai X dia berapa? Okey, so sekarang kita tahu yang ni kan? Sambung je. Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 6X tambah N dia tadi 4. So, gunalah kalkulator. Guna kalkulator untuk fakturkan dia. So, kita akan dapat kita akan dapat dia tak nak fakturkan tu dapat jawapan. X sama dengan negatif 0.764. Satu lagi kita akan dapat X sama dengan negatif 5.236. Okey. So biar dulu. Biarlah ada negatif pun. Biarlah ada perpuluhan pun. Nanti kita tengok. Okey. Titik minimum dah ada. Nilai X dah ada. Apa lagi yang perlu dibuat? Ingat tak? Yes. F kosong. Apabila X sama dengan kosong kan? Dapat berapa? So, 0 kuasa 2 tambah 0 tambah 4. So, dapat 4. So, koordinat kat sini 0, 4. So, dah ada point dia. Graf ni graf apa? Dia bentuk apa? Senyum kan? Graf minimum. Sebab titik minimum. Jadi, kita lakar graf minimum. Nampak? Okey. Paksi X. Sebab apa paksi X kat sini? Sebab titik minimum dia negatif 3, 4. Negatif 3, 4. Apa? Negatif 3, negatif 5. Hilap. Nampak ni dia bagi dah. Negatif 3, negatif 5. Okey. So, dua-dua negatif pula X negatif. 5 negatif 5 ni maksudnya dia berada di bawah paksi X. Nampak? Okey. Kemudian, nilai dekat sini. Apa tadi? Ya, negatif 0.764. Sini negatif 5.236. Tulis je macam tu. Okey, kemudian kita tengok paksi Y dia yang mana? Paksi Y dia. Paksi Y-nya lebih kurang di... Paksi Y dia ni positif 4 kan? Jadi, 0 positif 4 kat sinilah. So, kat sini, pintasan dia dekat 4. Sini dekat Y. Sini 0 untuk X. Nampak? Okey, inilah dia jawapannya. Okey, kita terus pergi ke soalan seterusnya. Nombor 4. Cari julat nilai R dengan keadaan garis Y sama dengan RX tambah 4 tidak menyilang lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4. Ni ada ni lah. Y kuasa 2 tolak 4X tambah 5. Soalan terpotong. Nyatakan nilai-nilai R dengan keadaan garis Y sama dengan RX tambah 4 ialah tangent kepada lengkung ini. So, julat kan? So,
RX tambah 4. Sini Y. Sini Y. Jadi, sama kalau Y dengan Y. Sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 5. Walaupun dia kata tidak menyilang, kita samakan dulu. Sebab Y dengan Y. Okey. So, samakan sebab kita dapat satu persamaan. Nak buktikan dia tu tak menyilang. Faham Okey. RX tambah 4. Jadi kat sini, RX tambah 4 tolak X kuasa 2 tambah 4X tolak 5 sama dengan kosong. So, X kuasa 2 susun balik. Tambah RX tambah 4X. 4 tolak 5, 1. Tambah 1 sama dengan kosong. Positifkan dia. X kuasa 2 tolak RX tolak 4X tolak 1 sama dengan kosong. Okay, so kat sini, ini B kan? Careful kat situ. X kuasa 2 tolak tambah negatif R. X kat luar. R tolak 4 tolak 1 sama dengan kosong. A, B, C. Okay? So, garis tidak menyilang pada lengkung. Bila tak menyilang lengkung, kita guna apa? Yes, B. B kuasa 2 tolak 4A. C kurang daripada kosong. Jadi B dia adalah negatif R tolak 4 kuasa 2 tolak 4. A dia 1. Tak payah tulis pun tak apa. C dia negatif 1. Okey. Yang ni selesaikan. R kuasa 2 tambah 8R. Betul lah 8R. Tambah 16 tambah 4. Okey, nampak? Okey. R kuasa 2 tambah 8R. So, sini positif. So, sini negatif. Okey, 8R tolak 12 kurang daripada kosong. Sorry cikgu baru perasan salah positif negatif. So, kena careful sangat-sangat. Okey, 16 tolak 4, 12R. 12. Positif. Jadi, kat sini fakturkan R tambah 6. R tambah 2. Okey. So, R sama dengan negatif 6. R sama dengan negatif 2. Ingat balik. Kalau okey. Negatif 2, negatif 6. Dia kata kurang. Bila kurang, bahagian dalam. Bila bahagian dalam, gabungkan dia. Nampak? Okey, selesai. Okey, untuk situasi kedua, garis ialah tangen kepada lengkung. Bila tangen tu macam ni. Ni lengkung. Ini tangen. Dia sentuh berapa titik? 1 titik. Bila 1 titik, 1 punca yang sama. Atau 2 punca yang sama. Maksudnya 1 punca je lah. Bila 1 punca, guna apa? B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. So, B kuasa 2 negatif R tolak 4 kuasa 2 tolak 4. A dia 1, C dia 1 sama dengan kosong. So, sama juga macam tadi. Kita akan dapat R kuasa 2 tambah 8R tambah 12 sama dengan kosong. Dia sama bersamaan. Cuma beza yang ni je. Okey. So, R tambah 6. R tambah 2 sama dengan kosong. R sama dengan negatif 6. R sama dengan negatif 2. Okey, itu saja. Selesai. Okey, kita tengok soalan seterusnya.
Terangkan kesan perubahan fungsi berikut terhadap bentuk dan kedudukan graf. Okey, awak tengok. A mengubah fx. A tu. Fx sama dengan asal dia yang ni. Jadi, macam gini. Apa perubahan dia? Yang ni sama. Yang ni sama. Berubah dia adalah 3. Nampak? Okey? Jadi, bila belakang ni sama, paksi dia berubah tak? Paksi simetri graf berubah tak? Tak berubah. Apa yang berubah? Okey. Titik minimum tak berubah. Titik minimum dia yang ni kan? Okey, sama dua-dua. Okey. Kemudian, paksi simetri dia yang tengah ni. So, paksi simetri pun tak berubah. Paksi simetri, titik minimum tak berubah. So, apa yang berubah? 3 dengan 6. 3 dengan 6 ni apa efek dia? Efek dia, nilai X tu berubah kan? Nilai X tu berubah. Nilai X yang bersilang tu yang berubah. Okey? Bila berubah, kelebaran graf dia berubah. Kelebaran graf berubah. Okey. Yang ni mungkin macam gini. Satu lagi mungkin lebar lagi. Sebab nilai dia sini yang berubah. Okey. Untuk B. Asal fx sama dengan 3. X tolak 1 kuasa 2 tambah 2. Jadi, fx sama dengan 3. Yang sama. X tolak 4 kuasa 2 tambah 2. So, kat situ apa yang berubah? Ni sama. Titik minimum dia sama tak? Titik minimum dia awak keluarkan 1, 2. Kat sini 4, 2. Jadi titik minimum dia ke mana? X tu dari 1 dia jadi 4. Maksudnya asal dia, titik minimum dia ni graf dia, titik minimum dia 1, 2. So, sekarang titik minimum dia jadi 4, 2. 4 tu titik minimum dia jadi kat sini. 4, 2. Nampak? Ni paksi Y. Paksi Y dia 2. Jadi apa yang berubah? Persamaan. Yes. Persamaan. Paksi simetri berubah jadi 4. Graf bentuk yang sama bergerak, dia bergerak ke kanan sebanyak berapa? 3 unit. Dari 1 pergi 4 kan? Okey. Nilai minimum berubah ke tak? Nilai minimum tidak berubah. Nilai minimum tadi apa? 2 kan? 2 tak berubah. Okey, boleh? Faham? Okey, sekarang kita tengok C. Asal fx sama dengan 3x tolak 1 kuasa 2 tambah 2. Jadi, 3x tolak 1 kuasa 2 tambah 5. Apa berubah kat sini? Yes, nilai minimum berubah. Graf dia jadi macam mana? Titik minimum dia 1, 2. Kat sini 1, 5. Nampak?
So, kalau kat sini graf dia 1, 2 macam gini. 1, 2. Graf kat sini. Dia naik ke atas. Nampak? 1 tetap 1. 1, 5. Paksi. Kalau cikgu ada paksi Y ni. Kat sini. Salah paksi pula lah. Positif kan? Kalau cikgu ada paksi Y besar macam ni. Kat sini 2. 1. Nampak? Sini 1, sini 2. So, untuk graf yang ni, cikgu buat kat sini. Dia tetap 1. Paksi simetri tak berubah. Tapi, nilai minimum dia sini. Dah jadi 1, 5. Kat sini 5. Nampak? So, nilai minimum berubah. Paksi simetri tak berubah. Graf naik ke atas sebanyak dari 2 naik 5, 3 unit. Nampak? Okey. Kalau faham ni memang faham lah. Okey, next. Soalan seterusnya nombor 6. Yang ni dia kebatkan sikit. Okey, ketinggian H dalam meter seekor burung untuk menangkap ikan di sebuah tasik boleh diwakili fungsi ini. H T sama dengan 2 T tolak 3 kuasa 2. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat apabila burung tersebut bergerak untuk menangkap ikan. Lakarkan graf HT. Okey, dia suruh lakar. Bila suruh lakar, ingat balik tadi. Okey, tengok depan dia. A lebih pada kosong. A dia 2 kan? 2 lebih pada kosong. Maksudnya graf minimum. Okey. Bila graf minimum, lengkung menyentuh. Okey, tengok. Buat tengok H kosong. T dia kosong. So, 2 kosong tolak 3 kuasa 2. So, 2 3 kuasa 2 9 dapat 18. Okey. So, kat sini kosong 18. Okey. Seterusnya apa lagi? Apa lagi? Apabila ni T dia kosong. Okey, sekarang cari apabila HT sama dengan kosong. Jadi, sama dengan 2 darab T tolak 3 kuasa 2. So, kita dapat kosong sama dengan 2. T kuasa 2. Tolak 6T tambah 9. So, kosong sama dengan 2T kuasa 2 tolak 12T tambah 18. Tak payah kira pun tak apa. Okey, macam ni. Silap pula. Okey. Dah sama kosong kan? Jadi, T tolak 3 kuasa 2 sama dengan kosong. T sama dengan 3. Saya dapat T sama dengan 3. Jadi, koordinat dia kosong. 3, kosong. 3, kosong. T tu paksi X. Okey. Okey, dapat T tu X, kosong tu H, T. So, dah dapat tu. Kita tengok apa lagi. Okey. So, boleh lukis graf kan? Graf minimum. Minimum. Titik minimum dia 3, kosong. Okey. So, pintasan Y dia. Maksudnya, paksi X dia betul-betul kat sini. Okey, nampak? Sini adalah T. Ni paksi Y dia. H, T. Okey, nilai minimum dia adalah
Nilai minimum pintasan Y dia adalah 18. Okey. Yang ni graf dia. Okey, B. Gerakan seekor burung lain pula diwakili oleh fungsi. Ada burung lain pula diwakili oleh fungsi okey, ada burung lain, fungsinya apa? Kita tengok. Okey, gerakan yang ni B cikgu buat. Okey, B. Ada burung lain, fungsi dia RT sama dengan 2HT. Maksudnya RT sama dengan 2HT. 2 darab 2 darab T tolak 3 kuasa 2. Nampak? So, 2 darab 2 adalah 4. T tolak 3 kuasa 2. Okey. Dia suruh lakarkan pula graf tu. So, step tadilah. T sama dengan 0. R kosong sama dengan 4. 0 tolak 3 kuasa 2. Kita dapat 4 darab 9, 36. So, koordinat dia 0, 36. Ni pintasan Y. Lagi satu. 4. T tolak 3 kuasa 2 sama dengan 0. Jadi, T sama dengan 3. So, graf kedua adalah, ni cikgu lukis graf kedua, bentuk yang sama. Nak lukis atas ni, sama. Okey. Bentuk yang sama, bentuk dia sama. Titik minimum dia pun sama. Cuma pintasan Y dia berbeza. Ni pintasan Y dia dapat 36. So, nampak tak? Okey, bandingkan graf ini. Burung yang manakah mula bergerak pada kedudukan tinggi? Okey, yang kedudukan tinggi burung yang kedua. Yang kedua, sebab apa? Okey, burung yang kedua lebih tinggi sebab graf dia kan menirus tu. Graf kedua lebar. Graf pertama warna biru. Warna biru ni graf pertama lebar. Graf kedua, burung kedua tiruskan. So kita dapat dia punya tinggi dia 36. Nampak? Yang ni 18. Okey, faham Okey. Okey, kita tengok soalan berikutnya lah. Soalan nombor 7. Okey, diberi fungsi kuadratik. Soalan dia memang macam gini. So, kena biasakan. Fx sama dengan 3 tolak 4K tolak K tambah 3 X tolak X kuasa 2. Okey, susun dulu adalah sentiasa negatif. Nampak So, susun dulu. X kuasa 2 kat depan. Negatif X kuasa 2. Lepas tu, yang ada X tolak K tambah 3 X. Kemudian yang tak ada X. Tambah 3 tolak 4 K. Nampak? Dah susun macam tu. Bila dia kata sentiasa negatif, bermaksud dia nombor graf ni graf maksimum kan. Bila graf maksimum, nampak? Sentiasa negatif bermaksud dia terapung. Bila terapung, negatif kat bawah kan? Ni X, ni Y. Jadi, B kuasa 2 tolak 4A, C kurang daripada 0. So, gunalah yang tu. B kuasa 2 tolak 4A, C kurang daripada 0. Jadi, masukkan nilai. B dia mana? A, B, C. B dia K tambah 3. Jangan lupa ada negatif ni. So, negatif K tolak 3. Kuasa 2 tolak 4. A dia negatif 1. C dia 3 tolak 4. K kurang daripada 0. Ni kembangkan. K kuasa 2 tambah 6K
tambah 9. Negatif ni jadi positif lah. Positif 4. 4 darab 3. Positif 12. 4 darab negatif 4. Negatif 16K. Nampak? Okay, so selesaikan yang dalam ni. K kuasa 2. Negatif 6K dengan negatif 6K dengan negatif 16K. So, negatif 10K. 9 tambah 12. Positif 21. Nampak? Yang ni faktorkan. So, K sama dengan 7. K sama dengan 3. Tapi dia julat ni. Bila julat macam ni, ingat balik. Tengok bahagian ini kan. Bahagian ini begini. Kemudian 3, 7. Dia belah dalam kurang daripada kosong. Bila belah dalam, 3 kurang daripada K kurang daripada 7. So, P kurang daripada K kurang daripada Q. So, dapat tak nilai P? Yes, P sama dengan 3, Q sama dengan 7. Dah selesai. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Kita tengok. Nak tengok ke soalan nombor 8? Okey, dah selesai dah. Okey, selesai di sinilah. Habis dah tajuk fungsi kuadratik. Harap bolehlah faham. Okey, next time kita jumpa lagi.